Okey, setelah awak berjaya siapkan akaun pengasingan untung rugi, maka kita akan belajar penyata kedudukan kewangan. Alright. Dalam perkongsian, penyata kedudukan kewangan yang awak buat milikan tunggal tu sama sahaja. Yang berbeza, yang akan memberi beza dia hanyalah ekuiti pemilik. Aset bukan semasa, nak kira susut nilai tu sama. Aset semasa awak masukkan tunai, bank, akaun belum terima, peruntukan hutang ragu tu sama je. Liability semasa, ingat lagi tak format? Awak kena hafal format tu, format penyata kedudukan kewangan. Liability semasa, apa lagi? Akaun belum bayar, nak kira modal kerja, nak masukkan liability bukan semasa tu sama sahaja seperti tingkatan 4, sama saja seperti milikan tunggal. Yang berbeza hanyalah ekuiti pemilik. Okey, ekuiti pemilik. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita nak rekod, kita nak menyediakan penyata kedudukan keuangan, terutama sekali ekuiti pemilik. Pertama sekali, akaun modal. Okey, akaun modal. Akaun modal ni biasa awak dengar, biasa awak buat, dia merupakan modal dalam bisnes kita lah, yang kita, kalau kita buat bisnes, berapa yang disumbangkan. Kalau dalam perkongsian, berapa modal yang disumbangkan oleh pekongsi-pekongsi itu. Okey, dan kalau awak lihat format akaun modal perkongsi, modal bersifat kredit. So, baki kita penambahan dia semua di sebelah kredit. Baki BB modal di sebelah kredit. Sekiranya ada modal tambahan, modal tambahan ni biasa dalam bentuk aset bukan semasa dan aset semasa. Lihat nota di sini. Pula cikgu kecilkan sikit. Lihat nota di sini. Contoh aset adalah tunai, perabot, kenderaan, alatan pejabat. Ini contoh yang diberikan. Okey, itu sekiranya pemilik pekongsi membawa masuk tunai ke dalam perniagaan. Pekongsi membawa masuk perabot ke dalam perniagaan. Pekongsi membawa masuk kenderaan ke dalam perniagaan. Semuanya akan menambahkan modal. Okey, so dalam dia punya akaun adalah dinamakan akaun modal perkongsi. Tapi selepas ini cikgu akan ajar, cikgu akan tunjukkan bagaimana nak sediakan dalam bentuk beruangan. Ada bentuk beruangan. Okey. Kemudian dalam perkongsian kita akan ada satu lagi akaun yang diberi nama akaun semasa. Akaun semasa ni kalau awak lihat dalam buku teks, ia merupakan tuntutan perkongsian. Maksudnya di sini, apa yang pekongsi dapat daripada perniagaan dia, apa yang pekongsi kena bayar kepada perniagaan dia. Itu akaun semasa. Akaun semasa ni dia menunjukkan current, nilai yang semasa pada tempoh keuangan sahaja. Apa yang pekongsi bayar, apa yang perkongsian akan beri kepada pekongsi, dan sifat dia juga ia bersifat kredit. Ia sama seperti modal. Kita akan masukkan akaun semasa ini dalam ekuiti pemilik. Dalam ekuiti pemilik. So di sini ada format akaun semasa. Nampak? Baki BB, kredit. Okey, faedah atas modal. Di sini perkongsian akan bagi kepada pekongsi, sebab tu tambah di sebelah kredit. Gaji, perniagaan akan bagi gaji kepada pekongsi. Tapi dalam akaun semasa, gaji yang kita akan masukkan adalah yang belum bayar, belum pekongsi dapat lagi. Ingat lagi tak, akaun pengasingan untung rugi kita akan rekod gaji tahunan. So gaji yang belum diperolehi oleh pekongsi kita akan masuk dalam akaun semasa. Biasanya gaji belum bayar kita dalam milikan tunggal kita akan masuk dalam liability semasa, kan? Betul ke tak? Ingat lagi tak, gaji belum bayar, apa lagi, sewa belum bayar, semua kita masuk dalam liability semasa. Tapi dalam perkongsian, apa yang pekongsi tak dapat lagi daripada perniagaan, semuanya kita akan masuk dalam akaun semasa. Contoh, gaji belum bayar. Kemudian bonus yang belum diperolehi lagi, yang belum diterima oleh pekongsi pun kita masuk di sebelah kredit. Faedah atas pinjaman, maksud di sini, pinjaman di sini bukan pinjaman bank, pinjaman yang pekongsi beri kepada perniagaan. Bila pekongsi bagi pinjaman kepada perniagaan, semestinya perniagaan akan bayar interest kepada pekongsi. Jadi interest yang belum lagi dibayar kita akan masuk dalam akaun semasa. Dan okey, kemudian akaun pengasingan untung rugi nak ambil daripada mana? Masih ingat lagi tak? Sebelum ni awak ada, cikgu scroll atas. Sebelum ni awak ada sediakan akaun pengasingan
untung rugi. Yang ni. Okey, sekiranya di sini positif, kan? Ni positif, awak bahagi ikut nisbah dia positif, maksudnya dia akan menambah, maksudnya berkongsi akan dapat dia seperti untung bersih lah. Kalau milikan tunggal, untung bersih, pemilik seorang tu hanya dapat untung. Tapi kalau perkongsian kan kita kena agih untung tu. Jadi inilah yang akan menambahkan akaun semasa perkongsi itu. Kalau dia positif, kita akan masukkan dalam akaun semasa di sebelah kredit lah, menambahkan akaun semasa itu. Sekiranya akaun pengasingan tu negatif, rugi, dia maksudnya rugi, maka kita akan record dalam sebelah kredit. Kita akan tulis akaun pengasingan untung rugi di sebelah debit, di sini. Okey, boleh. Kemudian di sebelah debit akaun semasa, apa yang mengurangkan akaun semasa perkongsi adalah ambilan. Banyak perkongsi banyak membuat ambilan, maka ia akan mengurangkan akaun semasa dan juga faedah atas ambilan. Dua ini sahaja yang perlu dimasukkan dalam akaun semasa. Dua item ni je, tak ada yang lain dah. Dan satu lagi adalah sekiranya berlaku kerugian, maka akaun pengasingan untung rugi ni akan dimasukkan dalam di sebelah debit akaun semasa. Itu format bagi akaun semasa bagi setiap perkongsi. So ini adalah format penuh. Jadi cikgu harap awak jangan hafal format ni, awak fahamkan. Dalam perkongsian kan kita ada apa yang perkongsi akan dapat daripada perkongsian, apa yang perkongsi kena bayar kepada perkongsian. Sebelum ni boleh rujuk video sebelum ni. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kaedah menyediakan akaun modal perkongsi. Ada dua kaedah, kaedah modal berubah dan kaedah modal tetap. Senang sangat. Okay, cikgu tunjuk secara ringkas. Kaedah modal berubah, maksudnya ni nama pun modal berubah. Semua item yang dalam akaun semasa tu dimasukkan dalam akaun modal tadi. Cikgu tunjuk lagi ke atas. Ingat tak lagi? Kan ni akaun semasa kan? Okay. Ini adalah akaun modal. Nampak akaun modal hanya direkod modal tambahan saja kan yang ni kan. Kaedah modal berubah, maksudnya modal tu akan, modal yang kita contohnya modal yang disumbangkan 100,000, dia akan berubah lagi disebabkan oleh item-item dalam akaun semasa. Nampak format ni? Kita akan masukkan semua gaji belum bayar tadi, apa faedah atas pinjaman belum bayar, lepas tu pengasingan untung rugi dan sebagainya. Okay? Dan di sebelah kredit kita masukkan ambilan dan faedah atas ambilan. Okay? Jadi baki BB akaun modal perkongsi ni akan berubah lah, dia akan jadi nilai baru. Itu maksudnya kaedah modal berubah. Okey, satu lagi adalah kaedah modal tetap, maksudnya akaun semasa dan akaun modal kita asingkan. Seperti format yang atas tu lah. Nampak? Dalam akaun modal kita hanya record modal tambahan dalam akaun semasa, dan kita asingkan akaun modal dan akaun semasa seperti ini. Itulah beza kaedah modal tetap dan kaedah modal berubah. Okey, kita berhenti dulu. Nanti kita akan pergi lagi video seterusnya untuk awak akan belajar lebih faham berkaitan dengan perkongsian ini. Okey, bye.